Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Bani Hakimi, nombor metrik I2020479. Ingin membacakan ingin memulakan tilawah Al-Quran, iaitu bacaan surah Ad-Duha yang dimulakan surah Ad-Duha di dalam Al-Quran sebagai surah yang ke-93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjukkan seterusnya cara melaksanakan wuduk sebagai salah satu syarat ketika kita ingin melaksanakan solat. Pertama sekali niat. Niat kita perlu dahulukan, iaitu niat ketika berwuduk, iaitu berhenti. Berhenti. Iaitu niat wuduk, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Dalam bahasa Melayu iaitu saja aku berniat wuduk kerana Allah Ta'ala. Pertama sekali kita memulakan dengan niat dalam hati. Dan seterusnya kita buka iPad. Pertama sekali syarat kita harus membasuhkan pergelangan tangan kita. Seterusnya kita kumur sebanyak 3 kali, iaitu salah satu sunat ketika kita berwuduk. Seterusnya kita kumurkan hidung sebanyak 3 kali. Seterusnya kita ambil tangan, doa dalam hati dan terus sapukan pada muka ke seluruh muka kita dan niat dalam hati. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita sapukan pada tangan ke seluruh anggota tangan sebelah kanan hingga ke siku, nampak, sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian sapu kepala sebanyak 3 kali di rambut-rambut kita. Kemudian di cuping telinga, ratakan air sebanyak 3 kali ke setiap cuping telinga kita sebanyak 3 kali. Kemudian kita basuh kaki kita sebelah kanan, iaitu daripada kuku jari kita, sapu hingga ke bawah sebanyak 3 kali. Seterusnya bersihkan sebelah kiri kaki kita daripada tepi-tepi kuku ni, jari-jari kita ni, untuk suci sebelum melaksanakan solat sebanyak 3 kali. Okey. Dah selesai solat, melaksanakan wuduk sebelum kita menunaikan solat. Okey, seterusnya saya akan mulakan dengan sedikit perkongsian saya terhadap sirah secara ringkas Nabi Muhammad SAW, iaitu Rasulullah dan juga Nabi tersayang kita, Nabi terakhir di dalam dunia Islam. Iaitu pertama sekali kita mulakan dengan biodata Rasulullah SAW. Nama Rasulullah iaitu nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tarikh lahirnya iaitu pada subuh Isnin 12 Rabiul Awal 20 April 571 Masihi, dikenali sebagai Tahun Gajah, bersempena dengan peristiwa tentera bergajah Abraham yang menyerang kota Mekah. Baginda dilahirkan di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Seterusnya nama bapa baginda iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan juga ibu baginda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh baginda ketika baginda kecil setelah kematian bapa dan juga ibu baginda iaitu
Ummu Aiman ataupun Ummu Salamah, iaitu merupakan hamba perempuan bapa Rasulullah SAW. Ibu pertama susuan baginda iaitu Tuwaibah, iaitu hamba perempuan Abu Lahab, dan juga ibu susuan kedua baginda iaitu Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah, yang dikenali sebagai Halimah As-Sa'diyah, suami kepada Abu Kabsyah. Seterusnya saya akan berkongsi berkenaan dengan sejarah ringkas baginda, di mana ketika usia 5 tahun baginda menerima peristiwa iaitu pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan dada baginda, iaitu hati baginda, untuk dibersihkan bahagian syaitan yang wujud ataupun kekotoran, dan dibersihkan dengan air zam-zam. Seterusnya ketika usia 6 tahun ibu baginda iaitu Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Ahwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, iaitu yang hamba perempuan bapa Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Ketika usia baginda 8 tahun, datuk baginda iaitu Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Diikuti bapa baginda, iaitu seterusnya baginda dipelihara oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Ketika usia baginda 9 tahun, setengah riwayat mengatakan bahawa baginda pada usia 12 tahun baginda bersama bapa saudaranya iaitu Abu Talib bermusafir ke negeri Syam atas urusan perniagaan, dan seterusnya di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah telah bertemu dengan ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Dan ketika itu beliau mendapat mukjizat bahawa akan tiba masanya seorang Nabi ataupun seorang utusan yang akan turun di kalangan bangsa Arab yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika usia baginda 20 tahun, baginda terlibat dalam peperangan Fajar. Ini Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah jilid 1 halaman 187 hingga 187 menyatakan pada ketika itu usia baginda iaitu 14 tahun. Baginda mencertai peperangan tersebut dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah. Seterusnya ketika usia baginda 25 tahun, baginda musafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Huwailid, iaitu isteri baginda. Baginda menguruskan urusan perniagaan isteri beliau. Seterusnya perjalanan baginda ke Syam ditemani oleh Maisarah, iaitu lelaki suruhan Siti Khadijah. Baginda Rasulullah SAW bersama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amr bin As'ad, iaitu bapa saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia ketika itu usia 40 tahun. Dan seterusnya pada usia baginda 35 tahun, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Kaabah. Pembinaan semula Kaabah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Mekah. Rasulullah SAW diberikan kemuliaan di mana wujudnya peristiwa daripada perbalahan di antara kabilah Arab untuk meletakkan Hajarul Aswad, dan baginda merupakan seorang yang paling awal ketika pagi untuk menjalankan solat di hadapan Kaabah, dan baginda lah orang yang layak untuk menjadi orang tengah ke atas perbelahan untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat sisi bahagian depan Kaabah. Seterusnya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, baginda menerima wahyu di Gua Hira, di mana peristiwa ini sebagai peletikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir, di mana Nabi menerima wahyu ketika berusia 40 tahun, dan ketika itu baginda ketakutan dan juga terus berlari ke rumahnya kerana tidak dapat menerima kenyataan bahawa baginda merupakan Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah SWT. Terusnya ketika usia Nabi 53 tahun, baginda berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan seterusnya baginda sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, iaitu peristiwa di mana penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ketika usia 63 tahun, berlakunya kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, di mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang agak menyedihkan kepada seluruh umat Islam ketika itu, terutamanya sahabat-sahabat baginda yang sangat menjunjung terhadap
kemuliaan dan juga sikap baginda yang sangat-sangat baik, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, iaitu akhlak baginda merupakan Al-Quran. Maka Al-Quran tersebut ialah merupakan akhlak terpuji yang berada di dalam diri baginda. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya ingin menerangkan berkenaan dengan adab menuntut ilmu, yang merupakan salah satu adab yang telah dipelajari dalam kelas yang telah disampaikan oleh guru pensyarah saya, iaitu berkenaan dengan tajuk adab menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu amat penting kerana untuk memastikan ilmu yang diperoleh mendapat kebaikan daripada Allah SWT bagi membentuk manusia yang berakhlak mulia. Islam telah menggariskan beberapa adab ketika menuntut ilmu. Antaranya, yang pertama, memuliakan guru pada setiap masa, di mana kita perlu memuliakan guru dan juga menghormati guru pada setiap masa tanpa mencela atau memaki guru ketika mengajar ataupun di luar pengajaran. Kedua, iaitu menjauhi maksiat dan meninggalkan perbuatan sia-sia, terutama kepada pelajar, agar menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat atau perkara yang sia-sia seperti bermain permainan ataupun bermain game dan membuang masa tanpa melakukan sebarang bentuk pembelajaran dan juga meneliti dan fokus ketika guru mengajar. Ketiga, mengisi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah, iaitu contohnya kita membaca buku, kita melakukan ulang kaji, kita bertanyakan soalan pada guru tentang apa yang kita kurang faham, dan juga kita menelaah apa yang kita telah pelajari, dan juga seterusnya mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Keempat, iaitu beramal dengan ilmu yang telah dipelajari dan rajin berusaha, berdoa serta bertawakal kepada Allah SWT. Yang ini kita perlu beramal, iaitu pertama sekali kita kena beramal dengan apa yang kita telah belajar, iaitu kita kena usaha, amal dan juga kita tawakal kepada Allah SWT untuk mendapatkan keberkatan apa yang kita telah pelajari. Kita mendapat keberkatan dan kemudahan ketika kita belajar. Mudah-mudahan kita peroleh ilmu yang bermanfaat dan juga berkat di sisi Allah SWT. Seterusnya, yang kelima, iaitu tidak malu bertanya guru sekiranya menghadapi masalah. Ini juga merupakan sesuatu adab di mana sebagai seorang pelajar kita perlu berani dan juga tidak malu ketika berhadapan dengan guru, di mana sebarang soalan yang kita ingin ajukan terus ajukan pada guru. Yang keenam, iaitu niat ikhlas kerana Allah SWT ketika menuntut ilmu. Pertama sekali kita perlu niat kerana Allah SWT sebelum kita ingin menuntut ilmu tu, supaya diri kita bersih daripada perkara-perkara yang kita menganggap bahawa menuntut ilmu ni bukan kerana dipaksa, tapi kita merelakan diri hati dan juga ikhlas kerana Allah SWT. Seterusnya, kepentingan adab menuntut ilmu. Antara kepentingan beradab ketika menuntut ilmu, iaitu kelebihan bagi pelajar yang menjaga adab kita menuntut ilmu, iaitu pertama sekali memperolehi keberkatan ilmu dan juga pengajaran dan juga ganjaran pahala di sisi Allah SWT, di mana keberkatan ilmu dan juga ganjaran ini sentiasa kepada mereka yang sangat-sangat menjaga dari segi adab menuntut ilmu. Kedua, iaitu mudah melakukan kebaikan dan ketaatan. Ketiga, berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran, semestinya kerana orang yang beradab ketika menuntut ilmu mudah untuk memperoleh dari segi ilmu pengetahuan dan juga mendapat keberkatan dan kemudahan yang dapat dilakukan dan juga disampaikan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Seterusnya, dipermudahkan menguasai satu ilmu dan juga dijauhi sifat sombong dan bangga diri, di mana orang yang berilmu juga perlu menjaga dari segi adab dari segi sasiat, di mana seseorang yang berilmu tidak boleh sifat sombong dan juga bangga diri, kerana setiap perkara yang kita pelajari itu merupakan suatu perkara yang baru dan kita perlu sentiasa mempelajarinya, kerana ilmu itu tidak akan terpadam, walaupun kerana ilmu itu sangat luas dari segi ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Seterusnya, dihormati dan disayangi oleh guru dan murid-murid lain, di mana orang yang beradab akan dihormati tentunya dan juga disayangi oleh guru dan murid-murid lain, kerana beliau sangat menghormat dan sangat menjaga dari segi adab dan tata susila ketika menuntut ilmu. Seterusnya, akibat tidak menjaga adab ketika menuntut ilmu, iaitu pertama, mendapat kemurkaan Allah SWT dan juga berdosa. Ilmu yang diperolehi tidak membawa kebaikan kepada dirinya, mudah terpengaruh dengan pelbagai unsur negatif, susah untuk mengikuti pelajaran, terutama bagi mereka yang tidak menjaga dari segi perbuatan ketika menuntut ilmu, iaitu mereka melakukan perkara yang sia-sia dan juga tidak
dan juga melakukan perkara maksiat akan menyebabkan mereka sukar untuk mengingati pelajaran yang telah dipelajari. Seterusnya dipandang serong oleh guru dan rakan-rakan kerana sikap dan juga adab seseorang itu tidak baik ketika menuntut ilmu dan sebagainya, dan juga tidak mendapat keberkatan ilmu yang dipelajari. Ini penting kerana orang yang menjaga adab ketika menuntut ilmu memerlukan keberkatan ilmu yang dipelajari agar mudah untuk dipelajari dan diteladani oleh semua orang dan juga rakan-rakan seseorang itu dan juga rakan-rakan beliau. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya ingin menunjukkan cara untuk mengenal huruf-huruf Jawi, di mana kita tahu terdapat huruf-huruf 26 huruf Jawi yang perlu kita pelajari. Pertama sekali, kita mulakan dengan huruf alif. Cara menulis huruf alif iaitu, pertama sekali, tunjukkan pada tepi kiri, dari sebelah, kita kena tulis Jawi daripada sudut sebelah kanan, iaitu dimulakan dengan huruf Jawi, huruf alif, iaitu mula dengan huruf alif, iaitu dengan cara menulis begini, iaitu seperti huruf 1. Kemudian diikuti huruf ba. Huruf ba huruf seperti ini, dan juga terletak titik tengah di bahagian bawah, huruf ba. Seterusnya huruf ta. Huruf ta seperti huruf ba tetapi mempunyai 2 titik di bahagian tengah atas bahagian. Seterusnya huruf sa, iaitu seperti huruf ta, hurufnya daripada bawah ni ikut saja, dan juga terdapat 3 titik, dan titik ketiga berada di tengah-tengah bahagian 2 antara titik tersebut. Kemudian huruf jim. Huruf jim seperti huruf ha tetapi huruf jim mempunyai titik di bahagian tengah. Seterusnya huruf ha. Huruf ha seperti huruf jim tetapi tiada titik. Seterusnya huruf ha. Huruf ha seperti huruf ha tetapi titik di bahagian tengah-tengah di atas. Seterusnya huruf ca. Huruf ca seperti huruf ha tetapi titiknya berada di bahagian tengah-tengah. Ingat, titik ni masih berada di tengah-tengah seperti sa. Seterusnya huruf dal. Huruf dal seperti ini. Seterusnya huruf zai, titik di bahagian tengah di atas. Ra seperti ini. Zai seperti ini di atas titiknya. Sin seperti ini. Shin seperti sin tetapi titik, terdapat 3 titik iaitu atas dan juga 2 bahagian bawah. Dan juga sod seperti ini, seperti ini, itu dia. Dan juga dot seperti sod tetapi mempunyai titik di bahagian atas. Dan juga to seperti ini. Zo seperti to tapi mempunyai titik di bahagian atas. Nampak? Iaitu seterusnya ain seperti ini. Ghin seperti ini. Seterusnya nga seperti ghin tapi mempunyai 3 titik di bahagian atas. Seterusnya huruf fa seperti ini tapi titik atas bahagiannya. Seterusnya huruf pa seperti fa tapi mempunyai 3 titik. Seterusnya huruf qaf bulat sikit tetapi mempunyai 2 titik. Seterusnya huruf kaf. Dan juga ra. Seterusnya seperti kaf, seperti kaf tetapi mempunyai 1 titik dan diikuti oleh lam seperti ini. Seterusnya huruf mim seperti ini, sebutnya huruf mim. Seterusnya huruf nun seperti bulat separuh tapi mempunyai titik di bahagian tengah, bahagian atas. Seterusnya huruf wa seperti ini. Seterusnya huruf dalam Jawi iaitu huruf Jawi iaitu va seperti wa tapi mempunyai titik di bahagian atas. Seterusnya huruf ha seperti ini diikuti oleh lam seperti ini. Hamzah
seperti ini dan diikuti oleh ya. Itu saja mengenai cara untuk menulis huruf Jawi. Kita bermula dengan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, nya, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghin, nya, fa, qa, fa, pa, qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, za, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu sahaja daripada saya. Ini boleh dijadikan sebagai tutorial untuk cara mengajar untuk mengenal huruf-huruf Jawi. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.